Okay, sekarang kita dah ada UV untuk semua part knife ni. Okay, so kalau kita pergi ke UV editor, okay, make sure kita ada semua part lah untuk kita bawa ke Photoshop. Okay, so sekarang ni kita dah unfold semua part, and sekarang ni kita nak tengok dia punya scaling pula. Okay, sebab kalau kita tengok dekat part-part ni, contoh macam part bahagian detail ni kan, lebih ke objek. Okay, kita tengok size dia terlalu berbeza lah. Okay, so sepatutnya size yang bawah ni dia patut besar sikit. Okay, supaya ada sama dengan ni. Okay, so nanti bila kita buat ke Photoshop, okay, dia akan ada isu dia terlalu blur, and ni dia terlalu sharp. Okay, so kita nak pastikan dia konsisten. So dekat Maya kita boleh buat, kita pergi ke transform. Okay, dekat transform, okay, dekat EV toolkit and then kita tengok transform, and kita scroll bawah, kita tengok ada texture density. Okay, so sebelum kita buat apa-apa dekat sini, kita nak assign checkerboard. Okay, basically kita nak tengok preview je lah macam mana dia punya quality dah. So dekat UV editor ni, kalau kita klik checkerboard okay, so dekat sebelah ni kita ada image, dan sebelah ni kita ada checkerboard. Okay, so kalau kita klik, okay, Maya dia akan create, dia akan preview lah checkerboard ni, supaya kalau kita tengok dekat 3D ni, kita boleh tengok dia punya density dah lah. Okay, so macam tadi kita tengok dekat UV ni, okay, dia kecil, and then kita tengok dekat 3D view ni, kita nampak checkerboard tu dah lagi besar daripada bahagian ni lah, bahagian detail ni. Okay, so kita nak fix tu, kita nak pastikan semua part ni dia konsisten. Okay, so kalau kita pergi balik ke UV toolkit ni, kita nak tengok bahagian texture density. So basically kita tengok dekat get dengan set ni. Okay, so firstly kita nak cuba get kita punya texture density. So kita boleh sama ada kita nak pilih salah satu bahagian lah. So kalau macam case ni, saya rasa kita boleh get texture density bahagian ni, and then kita apply dekat yang kecil ni. Okay, so saya select bahagian ni, and then make sure saya pergi ke UV shell. Okay, kita tutup dulu checkerboard ni supaya senang untuk kita tengok. Ni kita get. Okay, so bila kita get, nilai dia akan berubah lah. Okay, so ni nilai untuk part ni. Okay, and kalau kita tengok part ni, kita get. Okay, so dia 46, and bahagian ni dia 300. Okay, so kita nak make sure dia konsisten. Kita select bahagian yang kecil ni, and kita set kena. Okay, so sekarang ni dia sama nilai lah dengan bahagian ni. Okay, so kalau kita buka balik checkerboard, okay, kita tengok density dah, dia konsisten dengan bahagian yang lain. Okay, and tu je lah untuk texture density. And sekarang ni kita boleh select semua ni, and then kita pastikan kita scale semua ni sekali. Okay, and of course kita nak cuba dapatkan texture density yang konsisten untuk semua blade ni lah, semua part blade ni. Okay, so kita cuba dapatkan texture density yang konsisten. So mungkin kita cuba ambil texture density part ni lah. Okay, so kita get. So tadi kita dah scale down kan. So sekarang ni dah 144. So senang sikit, kita select semua, and then kita set. Okay, so bila kita set, semua ni dia scale secara konsisten lah. Okay, so kalau kita display checkerboard, okay, kita boleh tengok, just double check lah dia konsisten. Alright. Okay, sekarang ni kita dah scale semua konsisten. Sekarang ni kita nak susun kita punya UV ni, okay, supaya kita boleh transfer ke Photoshop. Okay, so basically kita nak transfer semua ni dalam bentuk PNG lah. Okay, alright, so kita cuba susun dulu. Okay, so contoh bahagian ni, kita cuba rapatkan dengan bahagian ni. Okay,
kita just pastikan setiap part ni dia tersusun dengan cantik lah. Okay, dia tak ada rules untuk, okay, dia tak ada peraturan lah untuk tersusun semua ni. Okay, tapi untuk case macam kalau model ni kita nak gunakan untuk game ataupun real time punya render, okay, kita kena pastikan UV dia tak banyak ruang kosong lah. Okay, sebab setiap ruang kosong ni dia ada pixel dah. Okay, so kalau kita tak gunakan seluruh ruang tu, nanti dia akan rugilah kita punya kualiti tu. Okay, alright, so saya rasa itu dah cukup. Kita dah pack dah lah. Okay, so dalamnya dia ada juga function untuk dia auto pack, tapi saya tak suka sangat pakai auto pack tu sebab dia akan buat suka hati lah. Okay, sebab Maya dia akan ikut kita punya size lah, UV shell ni punya size, and then dia just automatic susun. Okay, tapi saya lagi suka kalau kita susun ni manually lah, sebab nanti kita nak transfer ke Photoshop, senang untuk kita tengok bahagian mana yang kita perlu paint. Okay, so buat masa ni kita, okay, ni just basic demo je. So kita cuba muatkan semua UV ni dalam 0 untuk 01 range. Okay, so kita cuba sebanyak mungkin lah untuk fill up seluruh kotak ni. Okay, so kalau kita tengok UV toolkit ni, kita boleh juga rotate 90 darjah lah. Okay, so supaya dia snap. Okay, and kita make sure kita ada dalam ruang 01 ni. Okay, so kita tak mau pergi luar daripada ni lah. Okay, sebab nanti bila kita transfer, okay, kita nak dia transfer daripada 01X dengan 01Y. Okay, so bahagian ni je. Okay, and kalau kita rasa boleh isi lagi ruang ni, kita boleh scale kan. And setiap kali kita nak scale, kita pastikan kita scale semua part sekali. Okay, supaya texture density dia tu konsisten. Okay, rasanya ni pun dah okay. Maybe kita boleh scale. Mungkin pisau ni kita boleh fill up sampai seluruh ni lah. Okay, supaya nanti kalau bila kita texture nanti dia boleh nampak lagi detail lah. Okay, dia ada banyak resolution kat sini. Okay, semua okay, mungkin kita boleh straightkan bahagian ni. Pastikan kita tak keluar daripada range 01. Okay, and satu lagi sebelum kita wrap up video ni, saya nak tunjuk satu lagi rectangular punya UV. Okay, sebenarnya video sebelum ni saya dah tunjuk macam mana kita nak, kita tutup sekejap, kita boleh unfold, kita boleh straightkan UV. Okay, contoh macam handle ni kan, kalau kita tengok technically dia just simple rectangle lah kan. Okay, so kalau boleh kita nak dapatkan UV ni, kita dapatkan UV dia secara straight. So apa kita boleh buat, kita pergi ke UV, kita select semua ni, kita pergi control shift right click,
kita pergi ke straighten. Shift right. Okay, shift right click. Okay, straighten, and kita boleh straighten UV. Okay, so dia akan cubalah untuk straight kan. And kalau kita tengok dia punya, kita tengok checkerboard. Okay, kalau ada distortion tu kita unfold balik lah. Okay, sebab saya rasa bahagian ni dia macam ada masalah sikit. Okay, tapi kalau kita tengok balik, so bahagian tu dia kita tak nampak kan. So kita tak perlu risau sangat lah untuk part tu. Okay, sebab kalau kita ada model macam pipe ke ataupun benda yang kompleks tapi dia just copy model yang sama. Okay, so kita boleh straightkan UV ni. Okay, so bila kita straightkan UV ni dalam Photoshop nanti kita apply contoh macam gambar. Okay, dia akan cuba wrap dekat seluruh model ni. So dia nampak lagi konsisten lah dia punya texture dia tu. Okay, so kita klik semua, kita double check balik. Okay, tapi bukan semua objek dia akan jadilah. Okay, contoh macam bahagian ni kita cuba dulu. Okay, tapi kalau tak jadi kita just unfold macam biasa je lah. Okay, so shift right click, straighten UV. Okay, so saya tengok, kalau tengok ni dia nampak lagi cantik lah. Okay, so saya rasa dia jadi untuk bahagian ni. Okay, dia cuma jadi dekat bentuk yang rectangle je lah. Okay, so part macam ni ada bulat ni kita jangan buat lah. Okay, and part ni, okay, part ni dia bukan 100% rectangle, so kita biarlah. Okay, so tu saja untuk ni. And then sekarang ni kita nak habiskan seluruh UV ni, kita nak export dia sebagai PNG. Okay, so saya select semua. Okay, and kita pergi ke image, kita pergi ke UV snapshot. Okay, so image adalah UV editor ni, image UV snapshot, kita klik. Okay, and kita cuba reset dulu. Okay, so dia pergi balik ke default lah. So sekarang ni kita tengok ke setting, file name. Okay, kita boleh specify dekat file mana kita nak export. And image format ni yang penting. Okay, kita drop down, kita nak pergi ke PNG. Okay, kita boleh juga pergi ke JPEG, tapi saya nak PNG ni supaya kita ada background transparent lah. Okay, yang bawah ni kita biar. Okay, sebab kita nak rectangle punya size. Okay, so 2048. Okay, and then kita nak anti-alias line. Okay, so sebab kita tak mau ada jagged punya shape tu, so dia lagi smooth. And then dia punya edge color ni kita boleh pilih lah. Okay, tapi yang ni saya tak perlu risau sangat sebab nanti dalam Photoshop kita boleh adjust. Okay, yang bawah ni yang penting UV area. So dia akan tanya U1 V1. So basically U dekat bawah and V dekat atas. So basically X dengan Y lah. Okay, tapi ni UV kan, so dia U dengan V. Okay, and since kita unfold model ni dekat 01 range. Okay, so kita specify 11. Okay, so U1 01 V01. Alright, so kita dah check. Okay, and then kita apply. Saya nak specify dulu saya punya file. Saya browse and then saya carilah saya punya destination. Okay, and then saya just rename knife UV. Okay, save and then apply. Okay, so saya cari file saya, kita cari file. Okay, so ni saya punya file PNG. Okay, and then untuk video seterusnya saya akan masukkan ni dalam Photoshop. Okay, so tak kisahlah Photoshop version apa pun, kita nak create texture. Okay, so tu saja. Terima kasih.